Okey, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini soalan nombor 4. Okey, mungkin saya tunjuk 1-2 contoh saja, nanti kamu try sendirilah. Okey, kita masih lagi dalam subtopik 7.1 iaitu jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Cartesian. Tak tahu macam mana sebutan dia yang betul. Kamu cari di Google lah. Okey, saya sebut cara Cartesian saya sebut Okey. Nombor 4. Maksudnya dalam subtopik ini kita mencari jarak lah. Okey, nombor 4. Diberi jarak mengufuk 4 unit. Okey, jarak mengufuk 4 unit, jarak mencacang 3 unit. Mengufuk maksudnya mendatar. Macam inilah jarak mendatar. Mencacang ni maksudnya menegak lah. Biasa kamu guna perkataan menegak, kan? Jadi menegak ni mencacang, mendatar dengan mencancang, mendatar dengan mengufuk samalah. Okey, bagi 2 titik A, B, hitungkan nilai A dan B. Okey, nilai A dan B yang dalam soalan ni lah. Tapi gambar ni agak kabur, dia punya main copy paste je gambar dia. Bila copy paste kecil, bila kasih zoom jadi kabur lah, pecah. Okey, tak apa, tengok modul kamu lah lagi nampak lah. Okey, dalam buku teks gambar dia ada. Ini gambar semua soalan ni daripada buku teks lah. Cari subtopik 7.1, latihan Zoom cuba 7.1, semua dalam tu. Jadi gambar di sana lebih jelas lah. Okey, baik, nombor 4A. Macam mana kita mau cari nilai A dan B? Kita ada 2 titik A dan B. Okey, ini titik A besar dengan B besar. Ini tanda titik. Okey, jadi titiknya di sini, titik A, dan titik B tu di sini. Okey, jadi macam mana cari A, B? Okay, senang je. Dia bagi jarak mengufuk, jarak mencancang. Maksudnya kita cuba lukis. Sekarang ni jarak koordinat dia ni adalah dia bercerun lah, kan, condong. Dia tidak betul-betul mendatar, dia tidak betul-betul menegak. Jadi bila dia condong ni, kamu kena lukis lah. First step, terus lukis segitiga. Apa segitiga yang terbentuk bagi jalan ataupun jarak antara A dengan B. Jadi ini segitiga ini segitiga dia. Kamu buat lagi cantik lah. Saya buat je ni. Okey, segitiga yang tegak maksud saya. Jadi kita labelkan mana jarak mengufuk 4. Jarak mengufuk 4 unit tu adalah mengufuk. Mengufuk yang sini. Jadi di sini 4 unit. Panjang dia ni mengufuk. Panjang dia 4 unit. Yang menegak, mencancang dia kata 3 unit. Okey. Jadi soalan dia mau cari apa? Mau cari apakah koordinat ataupun apakah elemen nilai A di sini ni. Nilai A kecil di sini dengan nilai B di situ. Okey, jadi sekarang ni kita tengok saja. Dia bagi koordinat sudah. Koordinat bagi titik A adalah A, 0 dan titik B negatif 1, B. Jadi cara dia senang je. Yang mengufuk ni maksudnya ini adalah di paksi X. Dia selari dengan paksi X. Jadi dalam koordinat kamu, bila dia tulis A dalam kurungan A, 0 yang tu, maksudnya yang A ni adalah X, yang kosong ni adalah Y. 0 Y, A adalah X. Maksudnya ini adalah nilai pada paksi X. Okey, sama juga dengan B. B negatif 1, B. Ini ulang kajilah sikit kalau siapa lupa lah. Kalau siapa belum tengok ke apa ke yang belum join yang minggu lepas sebelum cuti tu Jadi negatif 1 ini dipanggil koordinat ataupun dia panggil nilai X, negatif 1. Yang sebelah kanan B itu dia panggil nilai Y Jadi kita kenal pasti dulu X dengan Y. Jangan terbalik pula. Terbalik salah pula, nanti kamu tolak. Okey. Jadi sekarang ni kita cari apa? Kita cari A dengan B. Okay, cara dia tengok saja nilai dia punya X dengan X, Y dengan Y. Okey, X dengan X, Y dengan Y ni kita akan tolak ni. Okey, yang dua orang kamu sabar Ni saya rekod ni supaya orang lain boleh tahulah apa kejadian dia hari ni Okey, jadi yang ini okey, kita mau cari A, jadi di sini X. Jadi kita kena tolak dengan nilai X yang kawan dia. Ini X dengan X. Jadi cara dia, okay, kita tengok balik.
Dia kata 4 unit. X, ingat X itu yang mendatar. Ini kan paksi X. Jadi 4 unit. Maksudnya kita akan buat A. Saya buat mana? Tepi ni lah saya buat. A tolak dengan negatif 1. Operasinya tolak saja. Bila kita bercakap tentang jarak, kita tolak aja. Operasinya tolak aja ni. Cikgu, yang ni ada negatif. Kenapa ni? Ini ada daripada soalan dia. Sebab negatif 1 tu ada di sini. Memang dia letak negatif. Jadi A tolak. Tolak tu sebab jarak. Jarak kita biasa guna tolak je. Okey, tolak dengan negatif 1. Okey, sama dengan di sini 4. Dari mana 4 ni? Ni 4 ni. Jadi A kita undur ke belakang kan. Di sini tu adalah negatif 1. Kalau kamu perasan ni, negatif 1 koordinat tu adalah bacaan di sini lah sebenarnya negatif 1. Okey ni, sebab tu dah A tolak dengan negatif 1 ni. Dapatlah 4. 4 tu jarak dia. Dia bagi jarak dia. Okey. Jadi di situ kita dapatlah ni kita dapat kalau tolak dengan tolak ataupun negatif-negatif jadi positif. Jadi A tambah 1 sama dengan 4. Apa kita mau cari sebenarnya? Kita mau cari A Sekarang ni saya buat A dulu. Mau cari nilai A kecil ni. Jadi A sekarang ni dapat sudah lah. Pindahkan positif 1 ke kanan. Kamu belajar dulu jadi tolak kan. Jadi A sama dengan 4 tolak 1 jadi 3. Okey, jadi 3. Kita dapat sudahlah 1. A sama dengan 3. Jadi saya ambil jawapan ni. Saya letak di kawasan jawapan. Jawapan dia ada. Jawapan dia ada sudah di bawah. Jadi tak payahlah. Ini sekadar untuk memahamkan kamulah apa kejadian dia dalam soalan begini. Jadi A dapat. Okey, untuk B kecil. Okey, B kecil tu berada di mana? Dia berada di belakang ni. Di belakang ni adalah koordinat bagi Y. Jadi kita fokus pada yang koordinat Y. Jadi paksi Y lah. Paksi Y maksudnya menegak lah. Jadi menegak tu kita ambil, kita mesti kaitkan dengan yang 3 ni lah yang dia bagi ni 3. Jarak mencacang 3. Jadi di sini sama je step dia. Jadi kita buat benda yang sama. Kita tolak aja. Okey. Untuk tolak, kamu pastikan tolak nilai yang di atas ataupun nilai yang lebih besar tolak dengan nilai lebih kecil. Jangan tolak terbalik. Tolak terbalik yang kecil tolak besar jadi negatif jawapannya nanti. Jarak biasanya positif kan. Jadi kita ambil yang besar lah. Antara kosong dengan B mana lebih besar? Kosong dengan B mana lebih besar? Kita tengok kedudukan dia. Kosong mana? Kosong di sini ni. Di sini kosong. Kosong ni maksudnya bukan nilai di sini. Kosong tu nilai di paksi Y dia ni. Nilai di sini paksi Y nya kosong. Nilai B ni, B tu adalah nilai Y untuk titik B yang di situ. Jadi nilai B di sini. Jadi antara kosong di bawah, B di atas, mestilah B lagi besar. Jadi kamu tolak tu pastikan tidak terbalik lah. Jadi sepatutnya kamu kena tolak B tolak kosong sama dengan 3. Okey, B tolak kosong sama dengan 3. Jadi sini kalau kosong tak ada apa-apa. Jadi B sama dengan 3 je lah. Jawapannya B sama dengan 3. Okey. Ingat kalau kamu terbalik tolak, kamu akan, kalau terbalik dia akan jadi kosong tolak B sama dengan 3. Maka B kamu nanti dia akan jadi negatif 3. B jadi negatif 3. Salah lah. B sepatutnya positif 3. Okey, B adalah positif. Jadi ni yang salah. Jangan terbalik lah. Jadi bila kamu tolak, kamu tengok dulu gambar dia mana yang besar, mana yang kecil. Bila sudah tahu mana kedudukan yang besar tu, baru tolak dengan kedudukan yang kecil, baru dapat jawapan yang betul. Jadi itu adalah untuk yang soalan A. Okey. Jadi sama je lah untuk apa-apa soalan. Apa-apa soalan, tengok di mana kedudukan titik itu, mana yang nilai X dan nilai Y yang lebih besar. Jadi kita tolak. Baru kita tolak dengan nilai X ataupun Y yang lebih kecil lah. Okey. Jadi situ adalah soalan A, 4A.
Okay, jawapan dia adalah semua ni. Tapi dia tidak conteng lah situ kan. Dia buat secara kemas-kemas lah di bawah ni. Tapi kamu boleh nampak lah. Okay. Jadi untuk yang lain tu cubalah selesaikan. Okay, berdasarkan macam mana yang saya tunjuk tadi lah. Untuk B, C dan D. Okay, untuk yang join dua orang ni Safirah dengan JN, untuk A, B, C, D semua tu okey kah? Ke ada mau tanya satu soalan ke? Okey, cikgu. Okey. Jadi itulah, kalau tidak ada masalah saya tengok pada soalan B. Jadi untuk soalan 4 tu B, C dan D tu tolong buatlah Yang maksud saya pada yang tidak join lah, pada dua orang yang join ni saya tahulah buat. Mungkin sudah siap tu kan. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5. Kamu dua orang boleh nombor 5? Boleh. Saya belum jawab. Oh, belum lagi. Okay, tak apa, kalau belum saya tunjuklah satu. Sebenarnya nombor 5 dengan nombor 4 tu, nombor 5 tu lagi nombor 5 lagi simple daripada nombor 4 lah. Sebab nombor 5 tu dia melibatkan teorem Pythagoras. Pythagoras. Tak macam mana sebut dia. Okey, jadi sebenarnya dalam tajuk jarak ni dia ada rumus bagi jarak. Kalau kamu tengok buku teks tu panjang rumus dia, saya takut nanti kamu cenderung untuk menghafal rumus. Tak payah hafal lah rumus. Kalau apa-apa soalan melibatkan jarak, okey, jarak bagi dua titik yang keadaannya melengkung yang keadaannya bercerun. Macam inilah bercerun, dia tidak. Contohnya soalan A. Okey, jarak km, dia kata hitung jarak km je. Km tu dia punya keadaan dia bercerun. Bercerun maksudnya condong lah. Dia tidak menegak macam ni kah? Okey. Jadi untuk itu dalam kepala kita tu mesti ingat dulu yang teorem Pythagoras. Kalau kamu ingat Pythagoras tu boleh menjimatkan banyak masa lah dalam mengira jarak. Jadi dalam soalan A ni, okay, mengira jarak K ke M ataupun KM ni. Okay, kita buat garisan dulu menunjukkan perjalanan dia KM tu. Lepas tu kita terus, sebab dia bercerun, dia condong, jadi dia mesti ada segitiga dia. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ambil lukislah segitiga dia macam ni. Kamu punya lukisan lagi cantik lah, saya punya lukisan biasa-biasa je. Okay. Yang ini segitiga. Jadi bila dapat segitiga, kita pun teringat, oh ini kan sudut tegak. Jadi mestilah kita ingat satu teorem Pythagoras. Okay, soalan mau cari apa? Soalan mau cari jarak ni, jarak yang biru ni yang di sini. Yang tu orange, yang biru ni. Okay, yang biru ni, garisan biru ni jarak dia. Jadi untuk tu kita teorem Pythagoras dia untuk cari yang condong ni, kita perlukan yang menegak dengan yang menegak dengan yang mengufuk ni. Jadi tengok je lah graf dia. Oh, dia punya ni skala sudah ada. Setiap kotak tu dia nilainya 1 kan. Jadi setiap kotak ni kalau orang perasan, nilai kotak dia ni yang menegak ni, bila kita bergerak tu dia berapa langkah tu? Dia 4 langkah. 4 langkah. Tapi jangan tulis 4 terus, cek dulu dia punya skala dia. Setiap kotak tu nilainya 1. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 kotak darab dengan 1 jadi 4 lah di sini. Skalanya 1 untuk setiap kotak. Okey, yang itu menegak. Yang mengufuk, kita tengok dia. Mengufuk dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak juga. Tapi tengok skala mengufuk dia ni. Dipaksi X dia. Tengok skala mengufuk dia. Nilainya setiap kotak tu, setiap langkah tu 1 juga kan. Jadi 4 darab 1 sama juga di sini. Jawapannya masih 4 juga. Jadi yang warna orange tu, saya kena buat warna apa? Warna kuning lah. Di sini 1, 2, 3, 4. 4. Dia 4 juga di sini. Jadi sekarang ni kalau sudah dapat yang ni, senanglah kita cari jarak KM soalan A ni. KM. Maka guna Pythagoras.
Kita tengok jawapan dia. Kita ada ingat yang ini 4, yang mencacang ni ataupun menegak ni 4, yang mengufuk ataupun mendatar ini 4. Jadi kita tengok dalam skema dia. Dalam skema dia start dengan ini. Ini adalah rumus. Itu yang saya kata tadi tu. Kalau siapa ingat yang teorem Pythagoras, tak payah guna rumus yang ini pun, terus boleh lompat pada langkah yang ini. Tengok ni, dia buat 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Yang ini kalau siapa guna rumus, dia agak panjang lah kena tulis step yang ini. Tapi kalau siapa guna Pythagoras, dia boleh terus skip, boleh terus lompat pergi sini sudah. Tapi kamu kena lukis lah gambar tu. Gambar ni kena lukis lah. Jangan pula guna teorem Pythagoras tapi tak lukis pun, tak conteng pun gambar macam segitiga ni. Tak boleh lah, dia kena ada lukisan dia lah. Sama ada lukis pada soalan tu ataupun lukis pada ruang jawapan di bawah ni. Lukis sebelah sini ni, segitiganya macam mana tadi. Di sini ada 4, di sini 4 kan. Jadi kita mau cari KM. KM tu yang di atas ni lah, antara KM. Lukislah di sini ke di atas tadi ke, tak kisah. Okay, lepas tu ini guna kalkulator. Macam mana dapat 32? 32 ni dikira dalam dulu ni. Jadi 4 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Jangan tekan punca kuasa 2 dulu ni, biarkan dulu. Kalau kamu buat satu-satu tu, kita lebih tahu di mana kita mungkin silap. Kalau buat sekaligus penat, kamu kena type balik semua sekali. Jadi kita buat satu-satu dalam dulu. 4 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2, tekan sama dengan dulu. 32. Okey, 32. Lepas tu baru kita ambil ni tanda punca kuasa 2 tu, tekan sama dengan punca kuasa 2 tadi, tekan answer, tekan sama dengan. Tu jawapan akhir dia 5.66. Okey, 5.66. Okey, hati-hatilah, ini dia bundarkan 5.656. Dia ada nombor 6 lagi satu di belakang. Tu nombor yang boleh ditambah 1 kepada 5. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Nombor ini kan besar. Okey, tajuk bundarkan ataupun bundaran. Okey, saya ulang lagi Kalau kamu guna rumus, maknanya kamu akan tulis step yang macam ni. Tapi saya tak sentuh rumus itu, dalam buku dia ada. Sebenarnya guna rumus itu benda yang sama je dengan apa yang kamu buat teorem Pythagoras di sini ni. Okey. Kalau kamu ingat, dalam rumus tu dia tulis, kalau kamu ada baca buku teks tu, dia tulis AS. Dia tulis macam ni. Okey, ini yang saya selitkan jugalah. Ini rumus dia ni. Ada kuasa 2 sini rumus dia ni. Jadi yang itu yang X2 tolak X1. Itu yang dia buat ni. X2 dia 8, X1 dia 4. Tengok dalam gambar kita tadi tu, mana tu 8 4 tadi tu. Ni. Dia punya di sini K dia ni. K dia ni kamu kena buat koordinat dulu, supaya tak keliru lah. Jadi 8 dia punya koordinat bagi K ni adalah, cara baca dia start dengan X dulu X dia negatif 3, koma, dia punya Y dia di belakang kan. Jadi sebelah kanan ni adalah 8. Ini baca dia di sini 8. 8 duduk di belakang sini. Okay. M dia ni saya selitkan sikit lah pasal rumus. Siapa yang berminat mahu guna rumus, dia kena pandai buat ni lah koordinat dia ni, ataupun dia kena hati-hati. Okay, M dia, kita tengok nilai M dia, titik M dia 1,4. 4 dia punya nilai Y dia 4. Jadi bila buat koordinat, baru kita kena alert dulu X1, Y1. Jadi ingat, yang depan ni X, yang belakang ni Y, yang depan ni X, yang belakang ni Y. Jadi boleh label lah. Di sini X1, di sini X2, di sini Y1, di sini Y2. Okay. Jadi balik kepada soalan tadi, saya kata tadi, kalau siapa guna rumus yang ni, siapa guna rumus yang ni,
Dia kena tengok lah X2 tolak X1. Okay, mana X2 dia? X2 dia 1 tolak dengan negatif 3. Okay, untungnya kalau siapa apa ni? Untung pula. Kalau siapa guna rumus, betul lah. Siapa guna rumus, kamu boleh terbalikkan dia. Boleh je pilih X2 di sini, X1 di sini, ataupun X2 di sini, X1 di sini. Yang mana besar kecil tak kisah. Okay. Jadi dalam soalan kita tadi, X2 dia 1 tolak dengan negatif 3. Yang penting dalam rumus dia ada tolak ni. Yang sini tolak ni. Ni tolak ni Yang tengah-tengah ni je tambah. Jadi banyak benda lah. Kalau kamu lupa nanti saya takut kamu buat semua tolak ke, semua tambah ke. Tak. Dia tengah-tengah tambah. Dalam kurungan tu dia tolak. Dalam kurungan ini dia tolak di tengah dia. Okay. Jadi yang ni 8 ni mana? Tadi saya kata X2 tu 8. Bukan. Dia boleh terbalik ni. Bila tambah, Y2 tolak Y1 kuasa 2 ni letak di depan pun boleh. Ini letak belakang pun boleh. Kan bila tambah kita boleh terbalik kan. Contohnya 2 tambah 3, kita boleh buat 3 tambah 2. Sama je jawapan dia. Okay, jadi dia buat Y dulu di depan. Jadi 8 tolak 4 ni nilai paksi Y. Ini adalah Y2 tolak dengan Y1. Y1 dia 4. Cek balik koordinat kita. Y2 8, Y1 4. Jadi tengok. Y2 8, tapi saya tulis Y1. Maknanya boleh terbalik kan. Mana Y1, mana Y2 tak kisah. 8 tolak 4 ataupun 4 tolak 8 tak kisah. Okay. Jadi sebab tu dia ada 8 tolak 4 di sini. Jadi kuasa 2 jangan lupa. Okay, ada kuasa 2. Yang sini pun sama. X2 tolak X1 ataupun X1 tolak X2. Tak kisah di sini. Okay, sebab nanti jawapan jarak akhir dia akan jadi sama. Tapi yang penting mesti tolak di sini. Mesti tolak di sini. Dan tengok balik kita punya nilai dia. X2 dia pilih dalam tadi. X2 adalah negatif 3 kan. Negatif 3 tolak dengan 1. Tapi saya buat di sini X1 negatif 3. Okay. Dalam soalan dia pilih X2 yang dia pilih negatif 3. Okay. Tak kisah Okay, sini tolak. Jadi bila kamu selesaikan ni, ataupun saya label lah di sini dulu. Di sini X2, di sini X1, ataupun sebaliknya, tak kisahlah. Okay. Yang penting kalau Y2 tolak Y1, di sini X2 mesti tolak X1. Supaya tak keliru lah. Ini X2 tolak ini Y2 tolak Y1. Di sini X1 tolak X2. Nanti kamu pening juga. Jadi pastikan 2 tolak 1, 2 tolak 1. Okay. Okay, kalau kamu perasan, ini sebenarnya adalah teorem Pythagoras ni. Rumus yang ini sebenarnya dia adalah daripada Pythagoras punya teorem. Jadi kamu perasan 8 tolak 4 memang 4 kan di sini. Itu yang jadi 4 di sini ni. Jadi yang ini 1 tolak dengan tolak 3. Ini 1 tolak 3. Maksudnya negatif jadi positif. Jadi 1 tambah 3, 4 di sini. Jadi kalau kamu perasan, dia balik-balik akan jadi teorem Pythagoras juga. Okay. Jadi jawapan dia akan jadi sama lah dengan jawapan yang 5.66 ni. Jadi ini rumus. Ini kalau mau guna rumus tak ada masalah. Kalau mau guna teorem Pythagoras terus macam ni, boleh juga. Tapi lukis ni, lukis segitiga sama ada lukis dalam soalan ataupun lukis di bahagian kosong di tepi ni. Tunjukkan 4 ada di sini, 4 di sini. Baru guna Pythagoras punya teorem lah. Okay, jadi dapat jawapan begini. Tapi ini untuk soalan 1A, soalan 5A lah. Yang lain kamu kena try lah. Okay, berbandingkan apa yang saya bagi tahu tadi. Jadi saya cadangkan kamu lukis segitiga. Buat guna teorem Pythagoras sahaja, kita kira sahaja bilangan kotak dia. Hanging sudahkah? Hanging kali. Ni. Kita kira bilangan kotak di dalam graf ni. Okay. Jadi itu untuk soalan nombor 5A. Yang lain dia punya soalan dia sama je, lebih kurang lah. Okay. Kalau kamu tengok soalan dia semuanya
semuanya yang condong-condong tu dia punya garisan dia. Macam soalan 5B pun ML pun sama. ML tu macam ni kan. Condong juga. Jadi condong maksudnya dia akan ada segitiga. Jadi benda yang sama sajalah. Okay, jadi itu untuk soalan. Ada mahu tanya? Tiada. Tiada Tapi ikut je lah contoh tu. Nanti kamu dapat lah jawapan dia. Okay, nombor 9. Okay, nombor 9 ni. Okay, masih lagi tentang jarak lah. Okay, yang ini dia tanya tentukan nilai A dan B berdasarkan maklumat di bawah. Okay, dia bagi ni macam pelik lah. Tapi taklah pelik sangat sebenarnya. Bila kita nampak sesuatu koordinat kan. Sesuatu koordinat. Hanging ni. Janganlah hanging dulu. Okay, bila kita nampak sesuatu koordinat. Okay, ni 5, 2 kan. Jadi kita ambil pensel kita labelkan dulu 5 di sini. 5 tu maksudnya nilai yang pada paksi X dia 5, nombor 5. Jadi nilai pada paksi Y dia 2. Jadi 2 tu label dulu. Label dulu di mana dia punya nilai-nilai pada paksi supaya kita tak pening lah. Okay, 5, 2 itu koordinat titik di sini. Okay, kalau titik di sini dia ada A, dia ada 2. Jadi kita boleh label siap-siap. Label awal-awal di sini. Jadi A, 2. Soalan mahu cari nilai A dan B kan. Jadi kalau kita tengok A tu pada paksi susah kita mahu tengok. Baik kita tengok nilai A, B dalam bentuk koordinat baru kita nampak sikit. Okay. Jadi B, okay, yang ni settle. Jadi ni titik di sini A, 2. 2 tu datang dari mana? Sebab dia sama tinggi kan. Sama tinggi tu nilai 2 yang di sini confirm sama dengan nilai 2 yang di sini ni. Okay. Titik ni dia sama tinggi. Ketinggian dia sama kan. 2 tu merujuk pada paksi Y. Ketinggian lah. Sebab dia menegak ni kan. Okay, yang ini adalah okay, kalau di sini A dia ni sebaris dengan sini. Jadi sama juga dia punya koordinat dia di sini pun A di depan dia. Okay, A, nilai Y dia tengoklah. Oh, ni ada B. Jadi A, B. Okay, saya label semua tu Okay, jadi 5. Okay, yang ni satu lagi titik dia. Jadi 5. Okay, 5, dengan ni B. Sama tinggi. Dia sama tinggi. Jadi 5, B. Okay, jadi apa soalan? Soalan mahu cari A dan B. Apa nilai A dan B? Dan dia bagi, kalau kamu perasan, dia bagi dia punya jarak menegak ataupun jarak mencacang dengan jarak mengufuk. Ni 3 ni jarak mengufuk. Jadi 3 di sini ni mesti sama dengan 3 yang di sini. Ni saya label. Ni pun 3 unit. Maknanya 3 lah jarak dia 3 unit. Ni 5 unit maksudnya di sini pun adalah 5 unit. Di 3, 5, 5. Okay, jadi macam mana kita selesaikan yang A? Okay, A tengok kedudukan A adalah pada bahagian elemen X ataupun pada depan ni X. Jadi kita mesti kira jarak itu kita tengok dia punya X untuk titik yang di sebelah sini. Okay, tengok nilai X dia. Jadi di sini A, di sini 5 X, kawan sebelah dia 5. Jadi kita ambil titik ini dengan titik ini dan kita ambil jarak inilah 3. Jadi kita cuba dulu. Jadi A macam tadilah ni jadi A dengan 5. Jadi hati-hati kalau kita mahu cari jarak yang bukan guna teorem Pythagoras yang main tolak ni, kita ambil yang besar tolak dengan yang kecil. Jadi 5 tolak dengan A. Ni saya rujuk pada X dengan X. Okay, 5 tolak dengan A sama dengan 3.
3 sebab dia bagi jarak antara 2 ni 3 kan. 3 unit, 3. Jadi sama dengan 3. Jadi di sini kita dapatlah nanti A itu berapa. Jadi di sini kita pindahkan. Jadi sebenarnya sama macam tadilah soalan tadi Jadi cuma kena hati-hati bila pindahkan. 5 pindah ke sana jadi 3. Tolak dengan 5 sebab 5 positif pindah jadi negatif. Maka di sini kita dapat negatif 2. Negatif A sama dengan negatif 2. Tapi hati-hati di sini kalau mau cari A, ni A. Kalau cara mudah dia kamu nampak aja ada negatif A, negatif 2 ataupun negatif A, negatif apa-apa, cancel je tanda dia tu. Dapat 2 lah jawapan dia. Kalau ada 2 tanda boleh cancel lah. Kalau ada 1 je tak boleh cancel, dia kena pindah tanda ke sebelah. Okey, jadi kalau ada 2 ni boleh cancel, dapat A sama dengan 2. Okey. Sebenarnya tapi kalau mau tahu saya bagi tahulah. Okey, negatif. Jadi A kalau kamu ingat macam mana boleh dapat A2 tadi tu, ni adalah negatif. Jadi negatif sebenarnya dia adalah 1 depan ini, tapi jarang orang tulis nombor 1, negatif 1 tu ada di depan tu. Jadi sebenarnya dia adalah negatif 1 A. Okey, negatif 1 A. Jadi mau cari A itu kan darab kan. Itu kan negatif 1 darab A. Jadi kalau kita mau cari A, kita pindahlah negatif 1 tu guna bahagi kan. Jadi negatif 2. Yang ini pindah ke sini. Negatif 1 pindah letak ke bawah. Sebab asalnya darab bila pindah jadi bahagi. Jadi di sinilah tekan kalkulator kamu. Negatif 2 bahagi negatif 1 memang dapat 2. Sebab tu dapat A sama dengan 2. Tapi kalau siapa sudah mahir, tak payah buat semua tu. Kamu nampak je macam ni. Back, potong. Tinggal A sama dengan 2 je. Lagi cepat. Tak payah fikir panjang lagi. Okay? Jadi A sama dengan 2. Jadi jawapan dia A 2. Macam yang dia buat ni lah. Okay, jadi itu untuk A. Okay, untuk B. Okay, untuk B, mana B ni? B ada di sini. Ni. Okay, untuk B. Oh, sebelum tu lupa. Cikgu, kenapa kalau mau cari A, kenapa cikgu guna titik ini dengan titik ini? Tak boleh guna ke A titik ini dengan titik atas ni? Ni boleh guna ke A sini dengan titik ini dengan titik ini boleh guna? Okay, kita cubalah. Okay, cuba kita try Cuba lagi, try lagi tak apalah. Okay, kalau kita guna 2 titik ni, A dengan A ni, kan dia sama. Jadi kalau kita tolakkan, A tolak dengan A. Okay, A tolak dengan A, kosong lah. A tolak A kosong lah. Jadi apa? Jadi macam mana mau cari A dia? Kalau A tolak A kosong, tak bolehlah cari A guna titik tu. Tak bolehlah, kita kena cari yang lain. Okay, jadi A tolak A kosong. Jadi kita tengok lagi soalan untuk cari B. Okay. B tu berada di bahagian Y ataupun pada elemen Y ni B. Jadi di sini kita try tengok. Kalau kita ambil titik ni dengan titik ni, B dengan B ni, sama juga. B tolak B kosong buat apa? Tak dapat pun cari nilai B. Baik kita cari yang titik lain satu lagi. Nilai A tadi sudah ada. A tu 2. Jadi sini saya boleh ganti sudah dengan 2. Jadi sekarang ni kita ada di sini, saya padam. A tak ada lagi lah. A sudah ada, sudah jadi nombor 2. Jadi saya padam tu. Saya tulis sini 2 titik sini yang di atas ni pun 2. A dia sudah ada 2. Jadi saya buat 2, B. Jadi sekarang ni kita ambil nilai. Kita mau B. Jadi B ni yang belakang. Jadi kita ambil titik yang ini. Okay. Dengan titik yang di bawah ni. B dengan 2. Jangan pula ambil titik dengan titik ni. Titik ni tu B juga. B tolak B kosong. Tak ada faedah dia. Tak ada faedah dia. Jadi B dengan 2. Jadi B dengan 2 ni kita tolak. Jadi cara kita cek dulu. B tu lebih besar ke? B besar.
Sebab dia di atas kan, nilai 2 di bawah dia. Jadi B lebih besar. Maksudnya B tolak 2. Jangan 2 tolak B. Di situ saya guna pen ni, pink lah. Okay, B tolak dengan 2 B yang di sini tolak dengan 2. Okay, sama dengan berapa? 5 lah. Ni kan 5 dibagi 5 kan, di sini 5, maksudnya sini 5. Jadi sama dengan 5. Okay, jadi di sini kita pindahkanlah negatif 2. Boleh pindah sana jadi positif. Jadi B sama dengan 5 tambah 2, 7. Jalan kerja dia pendek je. Sebenarnya jalan kerja dia sangat pendek. Cuma dari segi pemahaman gambar rajah tu, kamu kena mahir lah melihat ni, melabel titik-titik ni kamu kena mahir ni. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia suruh labelkan titik ataupun tuliskan koordinat. Okay, jadi buat macam ni lah. Saya biasanya kalau saya tengok soalan koordinat, biasanya saya akan buat koordinat itu sendiri-sendiri dulu, supaya kita nampak apa yang kena tolak. Okay, apa bacaan koordinat dia dan apa yang kena tolak dengan apa. Okay, jalan kerja dia pendek je sebenarnya. Ini je jalan kerja dia. Ni untuk cari B. Warna kuning tu, itu mencari B. Lepas tu yang di bawah dia tadi tu, yang mencari A tadi tu, kalau kamu guna kaedah yang potong-potong negatif tu, pendek je sebenarnya. Ni untuk cari nilai A. Okay. Ataupun inilah, yang ni kalau siapa sudah mahir bolehlah guna. Okay, jadi dapatlah dia punya jawapan dia. Okay, nombor 9. Ada soalan. Any question? Nahi hai? Tidak ada? Tidak. Okay, lepas tu last kali. Last kali adalah soalan yang menyelesaikan masalah. Ini level tinggi lah. Tapi level tinggi pun rasanya boleh, at least boleh dapat lah boleh dapat jalan kerja dia lah. Okay, at least boleh tahu apa yang kena buat. Nombor 12, ada yang sudah buat? Saya belum buat. Belum. JN? Belum lagi. Okay, tak apa, kita buat sekali. Okay, nampak macam susah ni, tapi tak apalah, kita cuba. Bila soalan matematik ni, biasanya kita lukis dulu apa gambar yang dia bagi, apa gambaran yang dia bagi dalam ayat dia. Okay, dia kata segitiga ABC, ada bucu ABC. Itu bucu-bucu dia lah. Okay, lepas tu dia kata hitung perimeter. Apa maksud perimeter? Apa perimeter? Siapa ingat perimeter? ukur keliling ciga. Ukur keliling dia ataupun ukur lilik. Ukur keliling. Semualah, jumlahkan semua panjang keliling dia, pagar dia yang di luar. Jadi lukis dulu. Tapi dalam jalan kerja dia tak lukis. Tapi kalau saya lukis ni segitiga. Tak kisahlah bucu dia macam mana ni, kita tak kisah. Ni A, B, C ni kita jangan anggap dulu dia apa. Kita seolah-olah kita tak tahu. Kita hanya tahu ada segitiga je. Jadi saya lukis di segitiga saya secara rambang. Bagi cantik sikit lah segitiga saya tu. Okay, secara rambang saya lukis. Contoh. Kecil sangat, besar sikit. Kan kita labelkan. Ini segitiga ni tak betul ni sebenarnya. Sebab dia tak ikut koordinat sebenar sebenarnya ni. Sebab dia ada koordinat. Tapi tak apalah, kita lukis je. Jadi kita kena cari panjang setiap sisi ni. Lepas tu nanti kita tambahkanlah semua pagar dia ni, panjang dia. Jarak tu maksudnya panjang dia lah. Itu soalan dia. Jadi kita cari dia satu-satu. Jadi kita tengok koordinat dia A. Okay, sekarang ni kita cari yang ni dulu, AB. Ini saya guna simbol AB kah? Gunalah AB pun.
Tak payahlah guna simbol AB tu, maknanya faham lah sudah kan, AB lah tu maksud dia. Okay, ni AB. Jadi AB tengok koordinat. Ni bila tu baru kita tengok. Bila kita sudah lukis, kita tengok koordinat dia. Kita tengok A, -2, -1. B, -2, 5. Kalau kamu perasan, kita mau cari AB kan. Jadi kita tengok dua koordinat itulah dulu, A dengan B. Jadi kamu perasan dia punya nilai X dia sama ni. Kan ini kan nilai X dia, ini nilai Y dia, ini nilai X dia, ini nilai Y dia. Sama kan? Apa yang sama? Ni, -2 yang sebelah X dia sama dengan sebelah X yang sini. Jadi bila sama, tak payah fikir panjang. Jarak dia tu boleh ditentukan dengan hanya kita tolak sahaja yang tak sama dia. Yang Y dia lah. Jadi tolak je yang besar, tolak dengan yang kecil. Jangan terbalik yang besar tolak dengan yang kecil. Jadi 5 tolak dengan -1. Jadi AB, okay, AB kita dapat sudah, very simple lah. Jadi AB sama dengan 5 tolak, hati-hati, tolak tu sebab kira jarak kan. -1 tu sebab dalam soalan dia -1 di sini. Bila kita tolak kan, kita dapatlah terus jawapan untuk jarak AB, iaitu 5. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Jadi AB selesai masalah. Okay, AB selesai masalah. Di sini 6. Terus label di gambar kamu tu 6. 6 apa? 6 unit lah. Ataupun apalah, 6 saja pun tak ada masalah. Okay. Okay, apa lagi titik kita? Antara AB settle. Antara B dengan C lagi. Okay, tengok. B dengan C. Okay, B dengan C. Tengok dia punya koordinat dia. Yang X dengan yang X tu ada yang sama ke? Ataupun Y dengan Y ada yang sama ke tidak? Kalau tidak ada, dia agak panjang jalan kerja dia. Kalau ada yang sama, itu lebih simple macam tadi je. Jadi di sini Y, di sini Y dia. Di sini X. Jadi ni X ni lah. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Okay. Jadi di sini kita tengok X dengan X dia sama ke? Tak sama kan? Y dengan Y dia pun tak sama. Jadi bila tak sama, inilah yang datangnya rumus titik tengah tadi tu. Okay. Jadi maksudnya di sini, kalau soalan dia tak ada graf, dia tak ada apa-apa gambaran, dia tidak ada plot koordinat apa-apa, tak ada. Dia hanya ayat macam ni sahaja. Dan dia punya titik dia tu pula tak sama, dia punya X dengan X, Y dengan Y dia tak sama. Maka kita akan guna rumus lah. Okay. Jadi rumus untuk cari jarak BC, kalau saya buat atas ni, okay, antara titik B dengan titik C. Okay, rumus dia tadi tu, kalau kamu ingat, kita ada punca kuasa. Ini saya terus guna tulis punca kuasa di luar. Sebenarnya dia ada kuasa 2 di sini, B kuasa 2, BC kuasa 2. Tapi saya terus tulis. Tengok dalam buku teks lah, dia terus pakai punca kuasa 2. Okay, jadi di sini buat dua kurungan macam tu. Di tengah-tengah tu, di tengah-tengah antara dua kurungan tu tanda tambah. Jangan lupa, jangan salah. Okay. Jadi tak payahlah tulis X2, X1, X2, X1 tu tak payah. Kalau saya tu tengok je nilai X dia ni dengan X. Maksudnya yang depan, bagi titik ni yang depan dengan yang depan ni kita tolak je. Jadi depan tolak dengan depan. Jadi di sini saya buat -2 tolak je dengan 1. Depan tolak depan. Bunyi apa ni? Okey. Depan tolak depan. Maksudnya sebelah sini ni belakang. Jadi belakang maksudnya nombor 5 belakang dengan belakang. Jadi 5 tolak dengan -1. 5 tolak dengan -1. Hati-hati di sini ada -1. Saya buat macam ni. Kalau ikut matematik sebenar, ada kurungan besar di luar, kurungan kecil dalam. Yang di luar ni sepatutnya kena jadi kurungan yang segi 4 sudahlah sepatutnya. Tapi tak payahlah bimbang sangat pasal tu. Sebab dia ada kurungan dalam kurungan. Okay.
Maka kurungan yang besar tu dia kasih segi 4 sikit lah bentuk dia. Jadi saya ulang yang tadi, kalau tak payah tulis X1, X2 pun tak apa. Kamu tengok depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadi depan ni negatif 2, tolak 1. Tulis dalam sini. Letak dalam kurungan kuasa 2 di luar. Okay, tambah belakang dengan belakang. 5 tolak dengan negatif 1. Tulis dalam kurungan ni. Okay, lepas tu ada kuasa 2 di luar. Yang kurungan segi 4 ni, tak kisahlah kamu buat bentuk yang melengkung macam tadi pun tak ada masalah. Okay. Jadi di sini kita dapat, cuma hati-hati ini kalau kamu depan tolak dengan depan, belakang di sini mesti tolak dengan sini. Jangan pula depan tolak dengan depan sini, lepas tu yang ini tolak dengan yang sebelah sini pula. Jadi nanti kamu pening lah. Okay, jadi ikut turutan. Kalau kita start dengan sini dulu, di sini start, sini akhir, mesti start sini, akhir juga di sini. Baru nampak sistematik sikit lah. Tapi bila kamu kira pun dapat jawapan sama je, walaupun terbalik sikit-sikit, sebab dia ada kuasa 2 sini. Okay? Kalau tak ada kuasa 2 memang lain lah jawapan dia. Okay? Jadi itu untuk BC. Jadi di sini kalau kamu kira ni, negatif 2 tolak dengan 1, ini negatif 3. Ini pakai kalkulator lah. Kamu kalau pakai kalkulator pula, pakai tangan pun boleh. Negatif 2, hutang RM2, hutang lagi RM1, hutang RM3 lah. Buat kurungan gitu, kuasa 2. Saya kira satu-satu Okay, tambah dengan dalam sini apa yang berlaku di sini. 5 tolak, jadi tambah negatif jadi positif. Jadi 5 tambah 1 jadi 6 kuasa 2. Okey, ini negatif jadi positif tambah. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Jadi di sini kita teruskan lagi. Bila kamu teruskan, negatif 3 kuasa 2 ni jangan lupa ada kurungan sini. Okey, buat kurungan dulu. Bila kamu tekan kalkulator kamu tu, hati-hatilah dengan kurungan Lagi-lagi yang melibatkan nombor negatif. Jadi di sini negatif 3. Saya kira satu-satu ni salah. Kalau type gini salah. Okey, tutup kurungan dulu. Okey, tutup kurungan baru kuasa 2. Akan sama dengan 9. Tak nampak pula 9. Mana big screen ni? Cik. Sekejap Okey, negatif. Sorry. Buka kurungan dulu, negatif 3, tutup kurungan baru kuasa 2. Dapat 9 sini. Okey. Jadi saya tulis 9 dulu. Tu tambah dengan sama dengan tadi, yang tadi 6 kuasa 2. Buatlah benda yang sama macam tadi. Jadi 6 kuasa 2 kamu kira dapat 36. Jadi bila kamu kira, okey, macam mana mau kira? Kalau gini kita kira yang dalam dulu. Ini dia anggap dalam dulu ni. Maknanya kamu anggap punca kuasa 2 ni yang paling last lah. Sebab dia mengurung semua sekali kan. Ini paling last lah, kita handle je. Jadi yang dalam dulu 9 campur 36 jadi 45. Okey, 45. Jadi last sekali baru tekan puncak kuasa 45. Puncak kuasa 45 sama dengan 6.7. Ini hati-hati, 8 ada di sini, pindah 1. Jadi 6.71 bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, 6.71. 6.71. Okey, itu adalah BC. Okey, untuk BC ada soalan. Yang BC sahaja yang panjang dia punya jalan kerja dia. Okey, BC ni yang panjang. Sebab dia kamu guna rumus lah. Tapi guna rumus tu tak payah salin X1, X2, X1, X2 tu. Terus masuk je dalam rumus dia tu. Kalau kamu ingat, depan tolak depan, belakang tolak dengan belakang. Masukkan saja sumbat-sumbat, tekan kalkulator, dapat jawapan dia untuk BC. Okey, untuk satu lagi, apa lagi sisi yang kita belum settle? Yang sini sudah ada tadi 6.71. Jadi BC 6.71 settle. Last sekali,
AC. Mana AC di sini? Kan? Jadi AC, tengok koordinat dia. AC. Okey, AC. Saya tulis sebaliklah sebab jauh sangat dia punya jarak dia tu. -2, -1. Ini A. Lepas tu C dia adalah 1, -1. Jadi kita tengok, sebelum kita guna rumus, sebenarnya setiap langkah daripada awal lagi kamu boleh guna rumus ni sebenarnya. Tapi untuk menjimatkan masa kita cek dulu koordinat dia. Okay, kita cek titik A dengan titik C. Okay, nilai X dia, nilai X untuk A dengan nilai X untuk C, sama ke? Ni tak sama kan? Tak sama. Okay, tak apa. Kalau tak sama tak apa. Tengok lagi nilai Y dia yang di belakang ni. Titik A, nilai Y dia -1. Titik C, nilai Y dia sama. -1, dia kata sama. Bila sama, tak payah guna rumus. Kalau kamu guna rumus macam tadi ni, panjang ni, boleh. Cuma dia agak memakan masa lah. Jadi bila kamu cam ada yang sama, maka dia memudahkan kamu punya kerja. Jadi di sini saya boleh terus buat AC. Cara dia AC sama dengan kita ambil yang tak sama tadi tu. Yang sama buat apa? Kalau sama tolak jadi kosong juga kan. Okay, ambil yang tak sama tadi tu kita tolakkan. Tapi hati-hati, mesti tolakkan yang besar dengan yang kecil. Jadi besar dia 1, tolak dengan -2. -2 ni bukan besar ni, sebab dia nombor negatif ni mesti lebih kecil daripada nombor positif kan. Jadi 1 lebih besar. Jadi 1 tolak dengan -2. 1 tolak dengan -2. Okey, ingat kalau jarak memang tolak, kita akan guna tolak Okey, jadi di sini saya akan dapat negatif jadi positif. Jadi 1 tambah 2 maka 3 lah. Okey, maka 3. Jadi di sini saya boleh tahu sudah, panjang AC adalah 3. Jadi last sekali kerja kita mau settle sudah ni. Jadi tambahlah semua panjang dia lah. Jadi 6 campur 6.71 campur dengan 3. Tulislah dia punya step dia. Macam yang dia buat ni lah. Perimeter ABC sama dengan 6 campur 6.71 campur dengan 3. Kira kalkulator, dapat jawapan. Okey. Boleh? Boleh. Itulah maksudnya kalau jarak kalau antara dua titik, kita tengok keadaan soalan. Kalau soalan ini kiranya macam ini rumusan lah untuk 7.1. Saya buat rumusan sikit lah, tapi hanging sudah saya punya ni panas sudah ni. Tapi tak apalah, tak boleh bergerak sudah ni. Tapi rumusan dia untuk mengira jarak, kita memang kena tengok dia punya soalan tu macam mana. Okey, kalau kita tengok buku teks, ini saya tunjuk daripada buku teks lah. Okey. Kalau ini rumusan lah, maknanya saya akan cerita sikit pasal ni lah. Okay, buku teks kamu ni dia muka surat 123. Dia kalau jarak itu condong ataupun bercerun antara dua tempat, dua lokasi A, B, dia cerun, condong kan, dia tidak lurus tegak ataupun dia tidak mendatar. Jadi condong maksudnya kita pakai teorem Pythagoras. Okey, kira dia punya berapa tinggi dia ataupun berapa mencancang dia, kira dia punya jarak mengufuk dia. Lepas tu guna teorem Pythagoras. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, kalau jarak itu adalah tidak bercerun, itu lagi simple macam yang ini. Kalau tidak bercerun, tak payah guna teorem Pythagoras apa-apa, tak payah. Okey, kita hanya perlu nombor besar tolak. Okey, kita tengok ni, kalau AB nombor besar dia 4 di sini kan. 4 tolak sahaja dengan nombor yang di titik B yang kecil, -2. Jadi tolak besar dengan yang kecil, tolakkan sahaja. Dapat jawapan dia terus. Kalau yang mendatar begini pun sama.
Tak payah guna teorem Pythagoras untuk cari jarak. Tengok saja kotak dia. Kalau kotak dia ni kamu boleh kira macam langkah tadilah. Ataupun tengok dia punya nilai dia ni. Kalau Q ni nilai dia sini 15. P nilai sini negatif 15. Jadi mana lebih besar? Mestilah yang nombor positif lebih besar. 15 tolak dengan negatif 15. Jadi 15 tambah dengan 15 lah. Sebab tolak-tolak jadi tambah. Okey? Jadi nombor besar tolak nombor kecil. Kalau kamu guna kotak pun boleh. Satu, kita kira satu. Tak boleh, sudah conteng panas sekali. Okey, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kotak, 6 langkah. Cuma jangan tulis 6 lah jarak dia. Kena tengok nilai satu kotak tu nilai dia berapa. Tengok sini kosong kan. Lepas tu 5, 10, 15. Nilai satu kotak tu 5 nilai dia. Jadi 6 kotak, maksudnya 6 darab dengan 5 lah. Baru jadi 30. Hanging sudah saya punya ni. Ya. Okey, 6 darab 5 jadi 30. Okey. Jadi boleh kira kotak ataupun boleh kira tolakkan direct. 15 tolak dengan negatif 15. Dapat 30 juga, sama je. Jadi kalau itu soalan dia. Kalau jarak dia itu mendatar ataupun mencacang, ataupun dia panggil ini mengufuk, ataupun ini menenggak. Okey. Okey, bagaimana kalau dia tak bagi koordinat? Dia tak bagi dia punya apa tu? Dia punya nilai pada ni kan dia bagi nilai pada paksi dia, ada nilai dia. Senanglah kita tahu berapa langkah, berapa nilai untuk satu langkah kan. Tapi kalau dia tak bagi macam gini, dia tak ada pun nilai pada paksi dia. Dia tak ada, kita tak tahu berapa langkah ni. Macam mana mau tahu langkah dia? Tak ada kotak dia. Okey. Jadi macam mana? Kaedah dia macam tadi, kita tengok yang sama. Tengok kalau nilai tengok ni, Y1 dengan Y1 dia sama. Di sini belakang dengan belakang dia sama. Okey. Maka jarak dia, kita ambil nilai yang tak sama itu kita tolakkan. Jadi X2 yang depan ni lah. Tak kisahlah X2 ke apa ke, ni ditunjuk di sini secara umum lah. Jadi X2 tolak dengan X1, dapat jarak dia straight away lah dapat. Ataupun nilai nilai X dia yang sama. Nilai X dia sama, Y dia yang tak sama. Jadi kita tolakkan Y dia tu, yang tak sama tu kita tolakkan, dapat terus jawapan jarak dia lah. Okey. Itu kalau paksinya tu tak ada langsung dia punya nilai, skala dia tak ada, ataupun senggatan dia tak ada, kotak-kotak dia tak ada. Kita tak tahu berapa langkah kita perlu bergerak daripada C ke D. Okey, jadi kita terpaksa cek dia punya belakang depan dia tu ada ke yang sama, ada ke yang tak sama. Jadi kita guna kaedah yang itu. Itu kesimpulan yang untuk situasi yang itu. Okey, yang seterusnya, yang last sekali rumus. Ini mana tadi hanging ni. Allahu Akbar. Dia tak keluar page yang okay, ada sudah. Okey, yang rumus ni. Rumus pada kotak kuning tu buku teks kamu, muka surat masih loading lagi saya punya ni. 127 dia ada rumus. Okey, bila kita akan pakai rumus ni? Rumus ni boleh ataupun boleh dipakai kalau kamu ada semua nilai, dua koordinat tu ada. Macam soalan kita jawab yang soalan nombor 12 tadi. Okey, nombor 12 tadi dia tak bagi pun dia tak bagi apa tu graf ataupun kotak-kotak, dia tak bagi apa-apa, dia bagi ayat je. Dia bagi ayat je, ada dua titik ke apa, kita boleh guna rumus. Okey, kita boleh guna rumus. Okay, loading dia loading. Jadi rasanya itu je lah kot rumusan untuk jarak. Ada soalan? Tiada, cikgu. Tiada Ni Safirah tiada? Dia baru keluar. Dia loading, dia panas ni sebenarnya. Tiada. Tak ada
Okey, jadi kalau tidak ada rasanya situ sajalah. Terima kasih kerana join. Nanti yang seterusnya kita akan masuk 7.2 iaitu titik tengah. Okey, yang sekarang ni jarak antara dua tempat lah. Nanti kita akan masuk, kita cari pula dia punya titik tengah. Antara dua titik itu, apa titik tengah dia. Itu untuk bab yang ataupun subtopik yang berikutnya lah. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama-sama. Thank you, sir. Okey, sama.